ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan pada pagi ini untuk berhimpun. Mudah-mudahan himpunan kita pada pagi ini mendapat keberkatan Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan bicarakan sebuah kitab daripada Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamd berkenaan dengan Al-Imanu bil Qada'i wal Qadar. Al-Imanu bil Qada'i wal Qadar. Cumalah mungkin penterjemah tu nak bagi eye-catching sikit, dia letak kat situ misteri takdir. Tapi sebenarnya takdir ini merupakan satu benda yang misteri, yang asalnya adalah supaya kita itu bila menghadapi musibah kita berasa tenang. Kalau kita mendapat nikmat, kita tidak melampau-lampau dalam bergembira terhadap nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maksudnya hakikat sebenar iman kepada qada dan juga qadar menyebabkan kita itu berada di pertengahan. Kalau kita berasa sedih, tidak terlalu sedih. Kalau kita bergembira, hakikatnya kita tahu bahawa kesemua itu daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada takdir ataupun kita sebut sebagai daripada qada dan juga qadar Allah Ta'ala. Ini merupakan satu tajuk yang sangat penting, yang biasanya kalau kita nak sebutkan di antara ke-6 rukun iman tersebut, ada iman kepada Allah Ta'ala, pada malaikat, kitab dan sebagainya. Iman kepada qada dan qadar ini ada sedikit syubhat yang biasanya kita sebutkan beredar di fikiran sebahagian manusia. Di antara yang popular adalah kalaulah kesemua ini merupakan takdir, qada dan juga qadar Allah Subhanahu wa taala, maka apa perlunya kita berusaha? Kerana usaha kita itu, sekuat mana kita berusaha sekalipun, akhirnya kita ini tetap tertakluk kepada takdir ataupun qada dan juga qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita ini memberikan perbahasan kita ini memberikan kita sedikit sebanyak kefahaman yang benar berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah, kefahaman salafus salih berkenaan dengan qada dan juga qadar. Kalau muslimin, muslimat perhatikan pada isi kandungan kitab tersebut. Kitab ini agak tebal, InsyaAllah dia tak akan habis dalam sesi ini. Semalam saya juga berbincang dengan Ustaz Abu Mubarak. Saya kata Ustaz ambil bab 2, saya ambil bab 1. Kalau ada lebihan, kita akan masuk ke bab 3. Kalau diperhatikan pada buku ini, isi kandungannya, bab 1 itu adalah perkara basic, perkara ataupun rukun yang kita kena tahu, supaya bila kita tahu itu hasil daripada qada dan qadar macam yang saya sebutkan tadi itu dapat kepada kita, dan juga syubhat itu mudah untuk kita tepis ataupun sekurang-kurangnya kita jawab. Jadi kalau muslim-muslimat tengok bab 1 tu, keyakinan yang benar dalam masalah qada dan juga qadar, itu semua adalah berisi prinsip, rukun dan sebagainya. Dan lanjutan daripada itu, bab yang kedua adalah syubhat. Bab yang kedua adalah syubhat. Apa yang biasanya salah faham ataupun kekeliruan berkenaan dengan qada dan qadar. Dan yang ketiga adalah penyimpangan dalam memahami qada dan juga qadar. Di situ ada fasal berkenaan dengan beberapa firaq. Beberapa firaq yang saya yakin dan percaya muslim-muslimat yang melazimi kuliah biasa dengar. Jadi insyaAllah pada pagi ini fokus kita adalah pada bab yang pertama dan juga bab yang kedua. InsyaAllah kalau ada sedikit lebihan masa, kita akan masuk ke bab yang ketiga. Lagipun kita dah pernah bahaskan kitab qada dan qadar ini pada beberapa tahun lepas, tapi ialah fadzakir, berikan peringatan, kerana peringatan itu memberikan manfaat buat orang yang beriman.
Baik, kita masuk kepada yang pertama. Okey, bab yang pertama. Bismillah. Saya tak akan baca semua sekali. Saya akan ambil poin-poin yang penting. Okey, jadi kalau nak dibaca tu mungkin tak habis. Jadi menjadi tanggungjawab yang hadir ataupun yang datang mendengar untuk baca keseluruhan sekali. Kita terus lompat ke bab pentingnya perbahasan tentang takdir. Muka surat 8. Kenapa perlu dibahaskan tentang takdir ini? Pentingnya perbahasan tentang takdir, muka surat 8. Dari paparan di atas, kiranya telah jelas betapa pentingnya perbahasan tentang takdir. Berikut disebutkan hal-hal lain yang menguatkan pentingnya perbahasan ini. Ini dia bagi dalam bentuk poin. Okay, ada 7 poin ke semua sekali. Yang pertama, kenapa perbahasan tentang qada dan juga qadar ini begitu penting? Takdir mempunyai kaitan erat dengan iman kepada Allah. Bahkan seperti mana yang kita semua maklum, tak ada orang yang menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah melainkan dia kena tahu salah satu daripada rukun iman itu ada part qada dan juga qadar. Jadi disebutkan kat sini sebab takdir adalah ketetapan Allah. Maka siapa yang mengimani takdir berarti dia beriman dengan Allah. Jadi percaya ataupun beriman kepada qada qadar sama dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, takdir sering disebut-sebut dalam dalil-dalil syariat. Sangat banyak dalil Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan hakikat takdir. Bahkan juga mewajibkan untuk beriman kepadanya. Lebih detailnya nanti akan dijelaskan. Yang kedua ini dia nak sebutkan, takdir ini terdapat dalam nas. Jadi bila terdapat dalam nas Al-Quran dan juga hadis, maka dia memerlukan perhatian khusus daripada kita. Dalam arti kata lain, perlu kita kaji. Okay. Yang ketiga, takdir termasuk di antara perbahasan akidah yang terbesar. Hal ini kerana semua manusia membicarakannya, meskipun status dan agamanya berbeza-beza. Maksudnya akan ada perbahasan qada dan juga qadar ini pada semua agama. Bahkan lebih penting daripada itu adalah kita sendiri sekarang ni. Saya dan juga muslim-muslimat yang hadir pada hari ini tengah melalui qada dan juga qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua ini tengah melalui qada dan juga qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu untuk dibahaskan. Yang keempat, takdir mempunyai kaitan erat dengan kehidupan dan kondisi manusia sehari-hari. Yang kelima, perbahasan tentang takdir adalah perbahasan yang sangat pelik. Dia merupakan satu benda yang sangat ajaib. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dia merupakan sirullah. Dia merupakan rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat seperti mana yang kita pernah sebut sebelum ini akan tahu sedikit sebanyak tentang apa yang akan berlaku dan juga apa yang bakal berlaku. Tetapi hakikat sebenar kejadian secara detail bagaimana berlaku, bila masa ia berlaku, apakah akan ada perubahan terhadap apa yang mereka tahu, maksudnya malaikat, hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, muka surat 10. Mengimani takdir dengan cara yang benar akan membuahkan hasil yang memuaskan, iaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat, keyakinan dalam hati, akhlak yang terpuji, tekad yang tinggi dan keinginan yang kuat. Seperti mana yang kita sembang-sembang tadi, kadang-kadang ada orang nak bernikah dengan satu orang, tak jadi. Bila tak jadi, biasalah kita patah hati. Ada orang yang bila dia kata tak apa, akan ada jodoh lain. Kita tak apa, mungkin ada rezeki lain. Tak apa, akan ada hikmah lain. Itu sebenarnya adalah buah daripada qada dan juga qadar. Ada sebahagian orang pula bila menghadapi musibah dan sebagainya, dia pergi ke arah depression. Kita tak menafikan sebahagian depression ataupun kita sebut kemurungan memerlukan preskripsi ubat. Dia memang penyakit seperti mana penyakit fizikal yang perlukan treatment. Tetapi setidak-tidaknya sebagai seorang mukmin,
Bila kita beriman kepada qada dan qadar, kita tak akan pergi sekali-kali kepada daerah putus asa. Jauh daripada itu, lebih lagi bunuh diri. Baru ni ada berita yang satu orang dekat Pulau Pinang tak silapnya, pergi masuk kat dalam kereta, dia pergi bakar diri dia. Sebab apa? Putus cinta. Putus cinta. Kita ada qada dan juga qadar. Kita kata, oh, kita dah usaha benda tersebut dan tak dapat. Kita kata ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita nak bagi balance itu di antara usaha dan juga terus berserah tanpa berusaha. Baik, ketujuh, jahil terhadap takdir atau memahaminya dengan cara yang salah hanya akan menjerumuskan pada akibat yang fatal, yakni kesengsaraan dan azab baik di dunia dan di akhirat. Baik, saya terus potong kepada poin yang penting yang penulis ini terangkan. Hal ini terjadi. Jumpa kat buku tu. Hal ini terjadi. Okay. Hal ini terjadi kerana mereka menjadikan takdir sebagai kamuflas. Apa maksud ini bahasa Melayunya? Sama-sama atas kelemahan, kemunduran dan kecenderungan mereka terhadap dunia, sehingga mereka pun enggan menjadikan sebab sebagai titik tolak usaha mereka. Jadi kita tak nak orang itu berserah bulat-bulat, usahanya sikit. Akhirnya kita apa? Ini semua takdir, qada dan qada. Penyamaran. Kita tak mau pergi kepada, katalah dia sebagai seorang student ataupun pelajar, dia usaha sikit je. Orang biasanya nak berjaya baca buku 5 jam ataupun 2 jam lah biasa yang kita sarankan. Dia baca setengah jam aja. Dia kata aku dah usaha. Ini semua takdir, qadar dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Apa yang poin penulis ini cuba sampaikan? Kita kena ambil asbab itu. Kita kena ambil asbab sungguh-sungguh. Akhirnya barulah kita pergi kepada tawakal, dan kalaulah tak jadi seperti mana yang kita rancang, barulah kita kata ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, ada hikmahnya. Kita kena ada tanam benda tersebut. Kan banyak yang kadang dah usaha macam-macam. Saya tak tahu lah, mungkin ada muslim-muslimat yang melalui fasa COVID lah yang lebih jelas sekarang ini. Bila satu orang ahli keluarga kita masuk ke hospital kan, dan doktor pun sebut kata pasien ini berada pada stage 3 ataupun stage 4. Apa agak-agak yang kita buat? Satu, kita akan apa? Cuba pastikan apa yang boleh menyebabkan ahli keluarga terdekat kita itu sembuh. Okay. Kadang-kadang kita doa. Akhirnya kita pergi pada tawakal. Ada sebagian orang yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan akhirnya apa? Meninggal dunia. Saya ada 2-3 lah yang saya tahu. Tak terjadi kepada saya, tapi terjadi kepada yang saya kenal. Akhirnya meninggal dunia. Kita nak pergi kepada, kita dah usaha, sebulat usaha, kita dah tawakal, akhirnya benda tersebut tak jadi macam kita nak. Kita nak apa? Supaya ahli keluarga kita itu sihat. Akhirnya kita akan kembali kepada qada dan juga qadar. Di situlah menyebabkan kita itu daripada agak cenderung kepada kemurungan. Sebab kemurungan yang berlebihan itu akan menyebabkan kita putus asa. Kita nak kembali semula ke tengah. Sekali lagi muslim-muslimat, qada dan juga qadar ini tak menafikan perasaan kita. Awak ni sedih lah, awak ni tak beriman dengan qada dan qadar. Tak seperti itu. Dia hasilnya kita akan kembali kepada tengah. Baik. Kita pergi ke muka surat 21. Hukum membicarakan permasalahan qadar. 21. Ini juga penting. 21. Ada sebahagian orang yang mungkin menolak mentah-mentah. Okay, dia tersalah faham terhadap nas agama. Katanya qadar dan qadar ini bila dia sampai kepada kita, kita tak perlu bicara. Seperti mana dalil datang, Al-Quran dan juga Sunnah datang, maka kita tak perlu bicara, kita biarkan seperti itu. Walhal, dia perlu dibicarakan.
Sebab apa? Ada ketikanya sahabat juga menjadi keliru. Kan? Kalau kita baca nanti, sahabat menjadi keliru tentang persoalan qada dan juga qadar ini. Dan Nabi SAW menerangkan. Jadi tak betul kalau ada sebahagian orang berfikir qada dan qadar ini kita perlu biarkan seperti itu, tidak dibicarakan. Sebab mereka kata nanti akan masuk kepada perbahasan falsafah. Tak juga. Kita berada di pertengahan. Kita tidak membiarkan nas-nas agama seperti itu tanpa dibicarakan, tanpa diberikan kefahaman, terutama sekali kepada orang awam dan juga orang-orang yang jahil. Jahil ni maksudnya tak berilmu lah. Dalam masa yang sama, kita juga tidak cenderung ke arah perbahasan yang terlalu mendetail sehingga masuk kepada daerah falsafah yang tidak ada faedah. Baik, jadi Syekh ini bagi tahu ada beberapa sebab yang menafikan dakwaan qada dan juga qadar tak perlu dibicarakan. Baik. Satu, dia kata, pernyataan yang demikian itu saya potong terus. Secara mutlak tidaklah bisa dibenarkan, tidaklah boleh dibenarkan. Maksudnya tak payah bicara langsung. Dia kata secara mutlaknya tak betul. Okay. Hal itu kerana beberapa alasan, di antaranya, tengok dia bagi alasan. Dia kata perlu dibicarakan. Iman kepada qadar adalah salah satu rukun iman. Okay. Iman seorang hamba tidak akan sempurna dengannya. Lalu, bagaimana hal ini boleh diketahui jika tidak dibicarakan dan dijelaskan? Seperti mana kita berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala, sifatnya, terutama sekali bab ayat-ayat sifat ini, kita juga boleh berbicara tentang qada dan juga qadar. Tidaklah terlalu mendetail sehingga masuk ke daerah falsafah yang tidak memiliki faedah. Yang kedua, tengok dia bagi alasan, iman kepada qadar disebutkan dalam hadis teragung dalam Islam, iaitu hadis Jibril alaihi salam. Dan itu terjadi di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hadis tersebut, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu Jibrilun atakum yuallimukum dinakum." Jadi ini menjadi hujjah. Nabi sebutkan, atakum, Jibril itu datang sendiri kepada kamu, yuallimukum, mengajarkan kepada kamu agama kamu. Dan kita tahu dalam hadis Jibril itu, di antara yang Jibril tanya, yang Jibril menyerupai seorang lelaki, dia tanya apa itu iman. Ditanya apa itu iman. Di penghujung hadis itu, Nabi SAW tanya dekat Umar. Umar, tahu tak siapa yang datang? Inilah penghujung perkataan Nabi SAW. Baik, yang ketiga. Okay, tengok yang ketiga. Muka surat 22. Al-Quran banyak menyebutkan tentang takdir dan perinciannya. Bahkan Allah Azza wa Jal pun memerintahkan kita agar merenungkan Al-Quran dan memahaminya. Seperti mana yang kita sebutkan tadi, dia termasuk dalam nas agama. Ada disebutkan dalam Al-Quran, ada disebut dalam hadis. Jadi, bila kita berinteraksi dengan Al-Quran, salah satu cara memenuhi iman kepada Al-Quran itu adalah mengkaji kandungan Al-Quran itu sendiri. Bahkan itu merupakan perintah Allah Azza wa Jal. Tengok pada surah Sad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Allah Subhanahu wa taala sebut kitabun, sebuah kitab, anzalnahu, yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, diberkati, liyadabbaru. Jadi Al-Quran itu bukanlah semata-mata dibaca, lebih-lebih daripada itu bukanlah semata-mata ditaranumkan, dikiraatkan. Tanpa kita menafikan memang ada sedikit keperluan untuk kita bertaranum, seperti mana yang kita dah bahaskan pada perbahasan ataupun daurah Al-Quran. Ada portion sedikit kita perlu tahu tentang qiraat, tapi lebih daripada itu perintah Allah kata liyadabbaru, supaya kamu mentadabburkan. Oleh kerana qada dan qadar ini merupakan salah satu kandungan Al-Quran, maka dia juga turut patut kita
tadabburkan. Perlu kita pelajari. Baik, yang keempat. Ni. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Ini menjadi dalil dan juga bukti. Sahabat juga ada sedikit pertanyaan tentang qada dan juga qadar. Tentang perkara yang paling detail mengenai takdir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir dalam Sahih Muslim. Ketika Suraqah bin Malik ibn Jayshum datang kepada Nabi SAW, lalu mengatakan, "Wahai Rasulullah, jelaskan kepada kami tentang agama kami, seolah kami baru diciptakan pada hari ini, iaitu mengenai amal perbuatan hari ini." Jadi sahabat ini datang jumpa Nabi nak tanya tentang takdir. Kalaulah tidak berlaku kekeliruan ataupun timbul persoalan di kalangan sahabat, dalam kes ini Suraqah bin Malik, nescaya beliau tidak akan tanya kat Nabi. Apakah berdasarkan pada apa yang tertulis oleh tinta pena, iaitu takdir yang sudah mengerin dan takdir yang ditentukan, atau berdasarkan apa yang kita hadapi? Beliau SAW menjawab, "La, bal fima jaffat bihil aqlam wa jarrat bihil maqadir." Faham persoalan sahabat ni? Dia kata, apa perlunya, maksudnya apakah ada takdir baru, ataupun sekarang ni kita melalui takdir yang telah pun tertulis? Nabi SAW kata, "La, tidak, bahkan kamu sekarang ni, kita sebut tadi, tengah melalui takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan." Nabi kata, "Jaffat bihil aqlam." Dan benda jaffat ni maksudnya kering. Pena ataupun tinta yang Allah Subhanahu Wa Taala tuliskan takdir telah pun kering. Maksudnya benda tersebut tetap, fix, tidak berubah. Wa jarrat bihil maqadir. Dan takdir itu telah pun, jarat maksudnya berjalan. Maksudnya kita telah lalui. Ia bertanya, lalu untuk apa kita beramal? Ini bukan persoalan pada hari ini saja. Sahabat juga bertanya, lalu Suraqah kata, buat apa kita beramal kalau segalanya telah pun ditentukan? Beliau menjawab, beliau kat sini baginda lah, "I'malu," Nabi kata, "beramal, fakullun muyassar." Kerana setiap itu akan dipermudahkan. Ini akan masuk nanti perbahasan syubhat. InsyaAllah Ustaz Abu Mubarak akan perincikan dengan lebih detail. Kullu amilin muyassarun li'amali. Baik, yang kelima. Jadi yang keempat ini, faham Sahabat juga bertanya. Jadi kalaulah benda tersebut tidak boleh dibuka langsung, tidak boleh ditanya langsung, nescaya Nabi akan kata, "Uskut, diam. Ikut je, jangan banyak tanya." Tapi Nabi berikan respon. Nabi mengajarkan tentang hakikat takdir itu. Telah pun tertulis. Kemudian kamu hendaklah beramal dan jangan semata-mata mengharapkan takdir apa yang telah pun ditulis. 5. Para sahabat mengajarkan hal tersebut kepada murid-murid mereka di kalangan tabi'in, iaitu dengan bertanya sebagai ujian untuk mereka dan menguji pemahaman mereka. Jadi ini saya rasa jelas, samalah sahabat mengajarkan tentang qada dan juga qadar kepada generasi berikutnya. Akhirnya sampai kepada kita. Yang keenam, muka surat 24. Para imam salafus salih dari kalangan ulama telah mengarang kitab tentang masalah ini. Bahkan mereka sangat menaruh perhatian mengenainya. Seandainya kita menyatakan bahawa membicarakan tentang takdir adalah sesuatu yang terlarang, bererti kita telah menganggap mereka sesat dan akal mereka dungu. 7. Seandainya permasalahan takdir tidak bicarakan, nescaya manusia tidak mengerti mengenainya. Dan mungkin pintu menjadi terbuka bagi ahli bid'ah dan kesesatan untuk menyebarkan kebatilan dan mencampur adukkan agama kaum muslimin. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, apa di antara firaq ataupun kumpulan
yang terawal muncul. Di antaranya adalah Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mu'tazilah. Okay. Itu sebab ini merupakan di antara fitnah terawal. Jadi perlu kita pelajari untuk menghilangkan syubhat. Yang ke-8, hilangnya ilmu dan kebajikan. Seandainya kita tidak membicarakan takdir dan berbagai manfaatnya, nescaya kita kehilangan ilmu yang melimpah dan kebajikan yang banyak. Baik. Jadi itu adalah hujah ataupun dalil yang membenarkan. Sekarang ni kita nak pergi kepada hujah yang melarang. Melarang itu sebab apa dia larang? Bukan semata-mata terbuka seperti itu, tapi memang ada batasan bila kita nak mengkaji tentang qada dan juga qadar. Baik. Jika ada yang bertanya, muka surat 24, jika ada yang bertanya, bagaimana kita nak menggabungkan, mengkompromikan antara hal ini dengan apa yang disebut tentang celaan membicarakan takdir? Memang ada celaan. Celaan ini lebih kepada larangan. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku wa idza dzukira an-nujumu fa'amsiku wa idza dzukira al-qadaru fa'amsiku." Jika para sahabatku dzukira, dibicarakan, maka diamlah. Apa maksudnya diam? Larangan mencela sahabat. Wa idza dzukira an-nujumu fa'amsiku. Kalau disebutkan tentang bintang-bintang, maka diamlah. Wa idza dzukira al-qadaru fa'amsiku. Kalau disebutkan tentang qada dan juga qadar, maka diamlah. Demikian pula riwayat yang menyebutkan bahawa Nabi SAW sangat marah sekali ketika beliau keluar menemui para sahabatnya, ternyata mereka sedang berdebat tentang masalah takdir. Sekarang ni kita bicara tentang larangan. Ada tak larangan nas yang melarang? Ada. Ini athar daripada Ibnu Mas'ud dan juga ini hadis. Okay. Abi hadza umirtum am bi hadza ursiltu ilaikum innama ahlaka man kana qablakum hina tanaza'u fi hadzal amr azamtu alaikum alla tanaza'u fihi. Jadi satu hari Nabi SAW keluar, nampak sahabat tengah berdebat bicara tentang masalah takdir. Nabi dapat tahu. Nabi kata apa? Abi hadza umirtum, apakah ini yang kamu diperintahkan? Am bi hadza ursiltu ilaikum, apakah ini aku diutuskan kepada kamu? Apakah ini yang menyebabkan aku diutuskan kepada kamu? Kemudian perkataan Nabi SAW tu, innama, sesungguhnya, ahlaka man kana qablakum, telah binasa orang-orang sebelum daripada kamu, hina tanaza'u, ketika mana mereka itu tanazu'. Apa maksud tanazu'? Bergaduh, berdebat. Fi hadzal amr, pada urusan ini. Azamtu, aku berazam ke atas kamu, maksudnya aku mewajibkan ke atas kamu, alla tanaza'u fi, supaya kamu jangan berselisih ataupun berdebat berkenaan perkara tersebut. Baik, tengok macam mana Syekh ini jawab. Memang ada larangan tersebut, tapi macam mana kita nak faham, macam mana kita nak gabungkan di antara nas-nas yang kata boleh dan nas-nas yang kata tak boleh. Jadi kalau nak tahu tentang detail penggabungan nas ni, boleh rujuk pada buku Dr. Rozaimi. Kat situ ada di apa? Ada dibicarakan. Ada kan? Memahami apa metodologi memahami hadis tak ada pula buku tu. Ada kat situ. Okey. Saya rasa semua tahu kot ni. Bacalah buku tu. Buku tu sangat baik. Ini kita masuk dalam bab hadis, kita sebut sebagai mushkil ataupun mukhtalaf. Mushkilul hadis ataupun mukhtalaful hadis. Saya rasa buku tu ada bicarakan. Macam mana kalau kita jumpa satu nas yang bertembung. Yang popularnya apa contohnya? Apa hukum
membunuh. Itu contoh yang popular. Contoh yang biasa yang agak membumi sikit lah. Cicak, apa hukum bunuh cicak? Oh, takut semua nak. Ya, apa hukumnya? Apa hukum bunuh cicak? Ini nak sebut tentang ni lah, macam mana kita nak gabungkan hukum bunuh cicak. Sunnah kan? Ada hadis tu, sunnah. Kalau kita pukul sekali, pahalanya penuh. Kalau kita pukul 2 kali, kurang sikit daripada yang penuh. Dia punya tujuan supaya kita bunuh tu memang kita nak bunuh, bukan nak bagi seksa binatang. Dan ada satu nas sebutkan kenapa cicak itu dibunuh. Pendengar yang riwayat sebut, pada zaman Ibrahim AS, ketika Ibrahim dilontar dengan manjanik, ada satu binatang yang bukan takat, tak bantu, bahkan dia pergi tiup api itu bagi marak. Ada masalah tak nas tu? Ada masalah tak? Kata dah khatam bukunya. Tak baca lagi. Tapi ini antara contoh yang popular, muskil. Itu Datuk Cicak buat. Kan Allah SWT sebut dalam surah An-Najm, alla taziratu waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu dia tak akan dapat benda kecuali dia usaha. Dia kata yang pergi tiup tu datuk aku, bukan aku. Tak, maksudnya yang apa, yang pergi buat dosa tu datuk dia, bukan datuk dia pun dah dosa. Ini kenapa Ustaz Akram balik Ya, jadi macam mana kita nak gabungkan? Takkan kita pergi bunuh dia sebab datuk dia punya pasal ataupun datuk dia punya dosa. Jadi perbahasan ini masuk dalam muskil ataupun mukhtalaf. Ada dalam buku tu, insya-Allah boleh bacalah. Buku tu sangat menarik. Macam mana? Dan promote ni. Tapi ya, kita promote benda yang bagus. Kat mana dia tu? Ni, kita nak masuk bagaimana kita nak gabungkan di antara dua nas tersebut. Baik. Maka jawapannya bahawa larangan yang disebut itu adalah kerana perkara-perkara berikut. Membicarakan takdir secara batil tanpa didasari ilmu dan dalil. Jadi kita nak faham larangan Nabi itu sebenarnya adalah larangan bila kita bicara sesuatu tanpa didasari ilmu. Buktinya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. 2. Bersandar hanya kepada akal manusia yang terbatas dalam mengetahui takdir, jauh dari petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi hujah Syekh ini yang kedua adalah larangan tersebut adalah kalaulah kita bicara tentang qadar dan qadar semata-mata berpandukan akal manusia. Yang ketiga, tidak pasrah dan tunduk kepada Allah dalam takdirnya. Hal itu kerana takdir adalah perkara gaib dan perkara gaib landasannya adalah kepasrahan. Okay. Yang keempat, membahas tentang aspek yang tersembunyi mengenai takdir yang merupakan rahsia dan rahsia Allah dalam ciptaannya. Bahkan hal itu tidak diketahui oleh malaikat yang didekatkan dan tidak boleh oleh Nabi yang diutus. Selain itu, ia termasuk di antara perkara yang tidak mampu diketahui dan difahami akal manusia. Yang kelima, kita bagi habis. Pertanyaan-pertanyaan diajukan majoritinya tidak sepatutnya ditanyakan. Okay. Ini batas-batasnya lah. Syekh ini bagi tahu kenapa Nabi larang. Ada 6 sebab ni. Seperti pertanyaan dengan nada protes. Mengapa Allah beri petunjuk kepada si fulan
dan tidak menyesatkan si fulan. Mengapa Allah membebani kepada manusia di antara seluruh makhluk? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang termasuk dalam larangan Nabi SAW. Dan yang keenam, berbantah-bantahan mengenai takdir yang menyebabkan perselisihan dan perpecahan. Semua ini termasuk perkara yang terlarang untuk dikerjakan. Jadi yang keenam, hujah syekh ini adalah bicaranya itu bukan bicara untuk mendapatkan kebenaran, tetapi untuk berbantah-bantah. Allahu a'lam. Baik, kita sambung sikit, kemudian kita berhenti rehat, boleh ya? Berhenti rehat dalam 5 minit. Saya biasa macam itulah. 1 jam kita rehat, 45 minit kita rehat. Sebab nak proses gitu kan. Jadi kita, kalau dalam educational psychology kan, manusia cuma boleh fokus dalam 40 ke 45 minit. Yang lain tu jasadnya kat sini, kemudian fikirannya tu melayang-layang terbang. Jadi tak apalah, kita raikan lah. Kalau kajian itu benar lah. Boleh. Tapi sebenarnya ada pernah dengar kawan-kawan di dalam sekolah dulu yang kata nak fokus, dia orang ambil dadah lah. Oh itu jangan. Ada seorang kawan tu, dia pernah dengar kan ni, dia kata dia nak jadi imam, jadi dia nak hafaz Quran. Jadi dia hafaz, biasa dia kata kurang dapat, jadi nak cepat hafaz Quran. Ini kira lembut lah, dia tak main dadah semua. Oh, ada dadah lembut Quran sambil sangkut. Dia kata dia mudah dia hafal lah. Itu sebenarnya satu benda yang batil dan juga jahil. Dia merupakan satu talbis. Saya juga ada student seperti itu. Dia sebenarnya dia tak bertanya dengan ahlinya. Okay? Dia tak bertanya kepada ahlinya. Kita menyimpang sikit lah. Ada satu orang student, dia ada masalah ketagihan main game. Ini cerita betul, pelajar tingkatan 2. Ketagihan main game, dan dia ada satu penyakit OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Jadi dia pergi buka internet. Kan banyak internet kadang petua-petua gitu. Jadi dia tak tahulah kat mana dia jumpa. Dia kata salah satu cara untuk menghilangkan ketagihan dan juga OCD ni adalah hisap ganja. Tahu apa dia buat? Dia kata, "Mak, tolong beli ganja." Ini cerita real, ini bukan cerita rekaan. Dia minta kat mak dia untuk beli ganja. Belah ini barat lain memang banyak digunakan, kalau tak pun dalam bentuk ham. Dia jadikan daun ganja atau dalam ham oil. Itulah kita sebut, dia betul, dia mungkin dia baca kajian, tapi bukanlah dia konsum ganja atau pergi suntik. Dia mungkin ada ubat, salah satu ubat tu kandungannya adalah ganja untuk menstabilkan dia punya serotonin ke, saya pun dah lupa, dah lama tak ulang kaji bab ni. Serotonin dan sebagainya, betul kan? Serotonin dekat frontal lobe tu. Itu tak apalah, maksudnya dia separa, dia punya ilmu tu separa. Dia baca sikit, dia kata, "Oh, ganja, mak beli ganja." Jadi kita pun kecoh lah kan, "Cikgu, anak saya ni minta beli ganja, cikgu." Kita pun, ganja untuk apa? Jadi itu merupakan satu salah faham dan juga kejahilan. Dia ilmu dia separa matang. Ilmu yang dia dapat tu separa matang. Lagi bahaya sebenarnya. Allahu'alam. Ini cerita pasal apa tadi? Espresso Baik, kita pergi, kurang-kurang kita lepaskan dulu apa maksud dia ni. Qada. Okay. Qada, muka surat 33. Menurut bahasa ialah masdar. Masdar ni dalam bahasa Arabnya adalah kata nama terbitan. Contoh macam perkataan kerja. Dia punya masdar adalah pekerjaan. Kata kerja kemudian dia bertukar kepada kata nama. Ibnu Faris berkata, qada, qaf, dad dan huruf illah mempunyai arti memutuskan dan menyelesaikan perkara. Jadi itu perkataan qada. Maksudnya apa? Memutuskan dan juga menyelesaikan perkara.
Firman Allah Subhanahu wa taala, faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain. Maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa. Perkataan faqadahunna tu maksudnya memutuskan dan benda tersebut telah pun selesai. Kita pergi kepada yang kedua, qadar. Muka surat 34. Qadar menurut bahasa iaitu masdar dari qadara yaqdiru qadaran. Ibn Faris berkata, qadara, qaf, dal dan juga ra mempunyai arti akhir atau puncak segala sesuatu. Maka qadar ialah akhir atau puncak segala sesuatu. Dinyatakan qadaruhu kadha, iaitu akhirnya. Demikian pula al-qadar dan qadru syai' dan aqdaruhu dari at-takdir. Qadar yang diberikan harakat pada huruf dalnya ialah qada, kepastian, dan hukum iaitu kepastian dan hukum-hukum dalam berbagai perkara yang telah ditentukan Allah Azza wa Jal. Takdir adalah merenungkan dan memikirkan dalam rangka menyamakan sesuatu. Qadar itu sama dengan qadar. Bentuk jamak keduanya adalah aqdar. Perbezaannya, sebagaimana yang diungkap oleh Abu Hilal Al-Askari, bahawa takdir digunakan untuk menunjukkan perbuatan hamba, sedangkan qadar hanya dipakai untuk menunjukkan perbuatan Allah. Boleh faham ni maksudnya? Saya ulang sekali, takdir digunakan untuk menunjukkan perbuatan hamba, takdir. Qadar hanya dipakai untuk menunjukkan perbuatan Allah. Okay. Yang ketiga, kaitan qada dan juga qadar. Dari penjelasan singkat tentang pengertian qada dan qadar secara bahasa, dapat disimpulkan seberapa jauh hubungan antara keduanya. Juga seberapa erat kaitan antara makna bahasa dan istilah di antara keduanya. Sebagaimana yang dijelaskan, antara qada dan qadar saling mewakili dalam hal makna. Maka qada berpaku pada memutuskan dan menyelesaikan sesuatu, itu qada. Sementara itu makna qadar berkisar tentang takdir, hukum penciptaan, kepastian dan sebagainya. Oleh kerana itu, berikut ini disebutkan definisi istilah yang mencakup qada dan qadar, lalu diikuti penjelasan tentang perbezaan di antara keduanya. Saya tak sebut tentang nombor 4 itu. Kita terus masuk yang nombor 5. Okay, sebelum kita berhenti rehat. Perbezaan di antara qada dan qadar. Dalam masalah ini, para ulama berbeza pendapat. Berikut poin-poinnya. Dikatakan bahawa yang dimaksudkan dengan qadar ialah takdir, dan dimaksudkan dengan qada ialah penciptaan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yakni menciptakannya. Qada dan qadar adalah dua perkara yang saling beriringan, yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, kerana salah satunya berkedudukan sebagai pondasi, maksudnya sebagai, kita apa sebut pondasi ni, sebagai asas, iaitu qadar, dan yang lainnya berkedudukan sebagai bangunannya, iaitu qada. Barang siapa bermaksud memisahkan di antara keduanya, maka dia menghancurkan dan merobohkan bangunan tersebut. Raghib Al-Asfahani berkata, qada lebih spesifik daripada qadar. Okey, qada lebih spesifik daripada qadar, sebab ia berposisi sebagai pemisah di antara takdir. Qadar adalah takdir, sedangkan qada adalah pemisahnya. Sebagaimana ulama menyebutkan bahawa qadar seperti orang menghitung timbangan, sedangkan qada seperti timbangan itu sendiri. Dikatakan pula sebaliknya bahawa qada ialah ilmu Allah yang terdahulu, yang dengannya menetapkan sejak azali, sedangkan qadar ialah terjadinya penciptaan sesuai timbangan perkara yang telah ditentukan sebelumnya. Boleh faham keliru sikit.
Ada sebahagian menyebutkan, ni flashback balik tahun-tahun yang sebelum ni lah yang kita bicara tentang ni. Ada ulama mengatakan qada dan juga qadar itu tak ada beza, dia sama. Ada yang kata sebaliknya, dia berbeza. Kalau kita nak sebut kat sini ni, qada ialah ilmu Allah yang telah terdahulu. Okay? Qada adalah ilmu Allah yang terdahulu, yang dengannya Allah menetapkan sejak azali. Qada. Sedangkan qadar terjadi penciptaan sesuai timbangan perkara yang telah ditentukan. Qada dah tetap, kemudian benda tersebut berlaku. Yang berlaku tu kita sebut sebagai apa? Qadar. Okay? Qada Allah telah pun tulis, tetapkan. Kemudian benda tersebut berlaku sesuai dengan qada. Maka benda yang berlaku itu kita sebut sebagai takdir ataupun qadar. Boleh faham Qada telah pun Allah Ta'ala tetapkan sejak azali. Kemudian apa yang berlaku kita lalui ini sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan dekat qada. Maka itu kita sebut sebagai takdir ataupun qadar. Ada yang berkata sebaliknya. Ada yang kata yang telah pun tertulis di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu merupakan qadar. Yang berlaku ini adalah qada. Boleh faham Yang tertulis dan juga yang berlaku. Ada yang kata yang tertulis itu adalah qada. Yang tengah kita lalui ini adalah takdir, sesuai dengan qada. Ada pula kata tak, yang telah pun tertulis itu bukan qada tetapi qadar, tetapi yang berlaku ini adalah qada. Boleh faham? Harapnya tak keliru. Jadi dengan itu kita rehat dulu untuk proses segala maklumat yang ada. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.